Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya kasihi sekalian, terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Tidak lupa untuk kita sentama berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala sentiasa meletakkan kita di atas hidayah petunjuknya, insya-Allah. Kita sedang melihat bagaimana Saidina Osman yang sangat hebat ketegasannya, keberaniannya, di waktu yang sama ada sifat lemah lembut, berhadapan dengan situasi tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dilemparkan, yang dilontarkan kepada Saidina Osman bin Affan. Saidina Osman bersedia untuk bertemu dengan orang ramai di dalam masjid yang dihadiri oleh golongan yang telah menyebarkan pembohongan-pembohongan dan berjaya mempengaruhi sebahagian daripada pengikut-pengikut yang ada di kota-kota Islam. Di waktu yang sama, di kota Madinah dihadiri oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman menunjukkan kecaknaannya dan keprihatinannya terhadap segala dakwaan-dakwaan yang dilontarkan kepadanya. Kali ini dia menjawab dan menyebutnya semua tuduhan-tuduhan itu di dalam khutbahnya. Kita telah menyebut sebelum ini beberapa perkara yang menjadi tuduhan, khabar angin dan berita bohong untuk memburukkan Saidina Osman bin Affan. Malam ini kita sambung apa yang disebut oleh orang ramai, khususnya golongan yang nak memburukkan Saidina Osman, agar akhirnya Saidina Osman dibenci, ditolak, bahkan akhirnya berlaku pemberontakan menjatuhkan Saidina Osman. Saidina Osman berkata pada muka surat 156, waqalu, mereka berkata, inni radatul hakama bani Abil As ila al-Madinah, aku menghalang Al-Hakam bin Abil As ke Madinah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghalau Al-Hakam bin Abil As ke Taif. Sesungguhnya Hakam bin Abil As seorang penduduk yang asalnya Mekah, bukan penduduk Madinah. Wa qad sayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Taif. Sesungguhnya Nabi telah memindahkan dia daripada Mekah menuju ke Taif. Al-Hakam bin Abil As seorang lelaki yang asalnya penduduk Mekah, tetapi dihalau oleh Nabi agar berada di Taif. Wa'adahu ar-Rasul ila Makkah ba'dama radiya anhu. Rasulullah mengembalikan semula Al-Hakam bin Abil As ke Makkah setelah Nabi merasa redha dan merestui Al-Hakam bin Abil As. Far-Rasul sayyarahu ila Taif, dan Nabi pula memindahkan dia ke Taif. Wa huwa alladhi raddahu wa 'adahu. Nabilah yang mengembalikan Al-Hakam dan meletakkan Al-Hakam bin Abil As ke Taif. Alaysa kadhalik? Bukankah demikian, kata Osman? Tidakkah demikian yang pernah berlaku? Bahawa apa yang berlaku pada Hakam bin Abil As ke Taif merupakan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang
yang terpengaruh. Al-Hakam bin Abil As, seorang pemimpin masyarakat yang disanjung, tetapi pernah melakukan kesilapan di zaman Nabi SAW. Nabi halau dia ke Taif. Kemudian Nabi memaafkannya. Nabi menghalau dia ataupun memindahkan dia menuju ke Taif. Tiba-tiba Hakam bin Abil As nak tinggal di Madinah. Sayyidina Osman tidak menyerahkannya ataupun tidak membenarkan Hakam bin Abil As tinggal di Madinah. Kerana itulah yang berlaku di zaman Nabi. Nabi meminta Hakam bin Abil As tinggal di Taif. Bukan apa yang diputuskan oleh Sayyidina Osman. Tapi suasana ini dibawa cerita pembohongan. Sayyidina Osman lah yang menyusahkan Hakam untuk berpindah ke Madinah. Sayyidina Osman bertanya pada para sahabat, tidakkah itu ceritanya yang sebenar? Para sahabat Nabi SAW menjawab, Allahumma na'am. Ya, itu ceritanya. Bukan engkau yang menghalangnya, tetapi ketetapan terhadap Hakam bin Abil As kekal berada di Taif, kerana itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Osman terus berkata, waqalu, orang ramai berkata, inni ista'maltul ahdas, aku melantik pegawaiku adalah orang-orang muda. Wa wallaitu syubban sighar as-sinan, aku melantik pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang muda yang umurnya muda. Umurnya masih remaja ataupun masih anak muda. Walam uwalli, sebenarnya aku tidak pernah melantik illa melainkan seorang lelaki fadilan, memiliki kelebihan, muhtamilan, sanggup memikul amanah, mardiyan, yang dikesukai. Tak kira lah orang muda ke, orang tua ke, yang pastinya aku memilih seseorang itu bukan pada usianya, tapi pada kelebihannya, pada keupayaannya menanggung amanah, dan dia disukai. Wahaula an-nas, golongan yang kami lantik ini, ahlu amalihim, orang yang memiliki kelayakan pada bidang kerja mereka masing-masing. Fasaluhum anhum, kamu tanyalah mereka tentang mereka sendiri. Kamu marah saya lantik orang ni, cuba kamu tanya, yang aku lantik tu layak ke tak? Ni masalah juga kita ni. Berlaku zaman sekarang, apa latih orang ni jadi CEO, apa latih orang ni. Nak latih awak tak layak. Yang dia lantik itu layak. Walaupun kemungkinan dia ni bukan yang kamu rasa suka, yang kamu kesukai, yang kamu, tetapi dia berupaya memikul amanah. Dia berupaya melaksanakan kerja. Walaupun dia anak muda. Ya, jadi masalah kadang-kadang ada juga orang muda. Dia nak supaya orang muda jadi pemimpin, tapi dia tak layak. Ni masalah juga. Ada orang muda. Apa nak latih orang muda, latih orang tua je. Yang penting layak. Yang penting mampu memikul amanah. Yang penting ialah ada kelebihan dalam melaksanakan kerja. Sebab tu kata Sayyidina Osman, haula an-nas, orang ini ahlu amalihim, mereka memiliki kelayakan pada bidang kerja mereka masing-masing. Kamu ceklah mereka, tanyalah mereka. Laqad wulliya alladhi waqad walla alladhina min qabli, sesungguhnya orang yang sebelum aku pernah melatih manhum ahdatsu minhum, orang yang lebih muda daripada mereka, wa asgharu minhum sinnan, orang yang lebih muda usia mereka. Walaqad walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah melantik Usamah bin Zaid, wa huwa asgharu mimman wallaitahu, dia lebih muda daripada orang yang pernah aku lantiknya. Wa qalu li Rasulillah, orang ramai berkata kepada Rasulullah, lebih teruk daripada apa yang kamu kata, ataupun lebih daripada orang kata kepadaku. Alaysa kadzalik? Kata Sayyidina Osman, tidakkah pernah berlaku begitu zaman Nabi? Nabi latih Usamah bin Zaid memimpin angkatan tentera. Usamah bin Zaid ni anak muda. Orang mula kritik Nabi, komen Nabi, latih apa Usamah bin Zaid, anak muda yang tak tahu perang. Sedangkan di belakang dia Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Osman ada, orang yang tua-tua matang ada. Aku ni latih orang muda yang layak orang kritik aku, orang komen aku. Alaysa kadzalik? Tidakkah demikian yang berlaku? Para sahabat menjawab, Allahumma na'am. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya.
Inna haula an-nas, orang ramai ini, ya'ibuna lin-nas, mereka mengaibkan orang ramai, ma la yufassirunahu, apa yang mereka tidak mencari pentafsirannya, wala yuwaddihunahu, dan mereka tidak memperjelaskannya. Mereka tengok sesuatu isu tu, yang pandai pada mereka aib dia. Doktor. Mereka tidak meminta penjelasannya, mereka tidak mencari penjelasannya, mereka tidak menerangkannya. Ni kata para sahabat, menyokong apa yang disebut oleh Sayyidina Osman. Waqalu, kata Sayyidina Osman lagi, orang ramai berkata, inni a'taitu Abdullah ibn Sa' bin Abi Sarah ma afa Allahu bihi alaihi, aku telah memberikan habuan kepada Abdullah bin Abi Sa' bin Abi Sarah apa yang Allah Ta'ala berikan daripada harta rampasan perang, harta fail yang diperolehinya. Orang kata aku ni beri satu habuan yang besar kepada seorang governor yang memerintah Mesir, namanya Abdullah bin Abi Sa'. Wa innama a'taituhu khumusul khumus, aku memberi kepadanya 5% sahaja daripada hak harta rampasan perang. Wa kana mi'ata alfin, sebanyak sejumlah 100,000. Lamma fataha Ifriqiyah, tak kala dia membuka benua Afrika, jazaan, sebagai balasan jihad, jazaa jihadihi, sebagai ganjaran balasan terhadap perjuangannya memimpin angkatan tentera yang besar. Abdullah bin Sa' memimpin satu angkatan tentera membuka benua Afrika. Di antaranya membuka Libya, membuka Morocco, membuka di antara wilayah-wilayah penting yang ada di benua Afrika. Harta rampasan perang itu sebagai penghargaan terhadap jasa kepada Abdullah bin Sa', Sayyidina Osman kata 5% daripada harta rampasan perang ini, nilai dia 100,000, beri kepada engkau. Wa qad qultu lahu, itulah yang aku sebut kepada Abdullah bin Sa' bin Abi Sarah. Inna fatahallahi alaika, sesungguhnya pembukaan yang Allah Ta'ala kurniakan ini, alaika, kerana-mu, Ifriqiyah di Afrika. Berlaku pembukaan kota-kota, bandar-bandar Afrika ini kerana kepimpinan. Falaka khumusul khumus, bagimu 1/5 daripada 1/5. Harta rampasan perang 1/5 beri kepada kerajaan. Daripada 1/5 tu, 1/5 Sayyidina Osman ambil bagi kepada Abdullah bin Sa' selaku pemimpin. Daripada harta rampasan perang naflan, sebagai harta al-anfal, harta rampasan. Wa qad fa'alaha qabli, sedangkan pengagihan harta rampasan perang ini telah dilakukan oleh orang yang sebelumku, iaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pengagihan harta rampasan perang ini memang hak yang telah ditentukan, yang telah dibuat. Macam kita zaman sekarang lah, bagi gaji pada yang berhormat, bagi allowance pada, ini hak-hak yang telah ditetapkan. Kita bersoal pula, buat apa beri ke gaji ke menteri besar, buat apa beri gaji ke menteri, buat apa beri gaji. Ini hak yang telah ditetapkan, bukan zaman ni je, sejak zaman dulu lagi. Ini ketetapan yang berlaku sebagai jasa kerja dia memimpin, susah payah dia. Demikian juga diberikan hak kepada Abdullah bin Sa', aku bagi pada dia. Wa ma'adhalik, di samping itu, qala lil junudul mujahidun, pejuang-pejuang, tentera-tentera yang berjuang berkata kepadaku, inna nakrah, kami tidak senang, antu'atiyahu khumusul khumus, antu'atiyahu khumusal khumus, engkau memberi kepada Abdullah bin Sa' sebanyak 5% itu. Wala yahiqqu lahumul i'tirad wal rafdu, sepatutnya mereka tidak berhak pun untuk membangkang dan menolak ketetapan aku. Fa'akhaztul khumusal khumus, aku ambil semula 1/5 daripada 1/5, iaitu 5% daripada hak yang aku beri kepada Abdullah bin Sa', waradattuhu 'alal junud, aku agihkannya kepada tentera-tentera. Wa bidzalik, dengan demikian itu, lam ya'khudh ibnu Sa' syai'an, Abdullah bin Sa' dah ambil sesuatu pun.
Kamu dah tahu macam ni. Kamu kata Abdullah Sak boleh dapat banyak. Inilah orang kita kadang-kadang tak tahu. Menteri-menteri kita yang kita lantik, yang berhormat ahli parlimen kita yang mereka lantik, pimpinan-pimpinan yang mereka lantik, kadang-kadang dia ambil allowance, dia habis fitih, dia tak cover ke kita. Tapi kita tengok hak dia dapat je. Kita tak tengok apa yang dia agihkan, apa yang dia bagikan, apa dia beri kepada orang. Kita tak nampak. Alaysa kadzalik. Kata Sayyidina Osman, tidakkah itu yang aku lakukan? Kata para sahabat, Allahumma na'am. Ya, betul. Kami orang Madinah tahu. Wa qalu, kata Sayyidina Osman lagi. Orang ramai berkata, inni uhibbu ahla baiti wa u'atihim. Aku sangat mengasihi ahli keluargaku dan aku memberikan habuan yang besar kepada ahli keluargaku. Orang kata aku ni kroni, sayang anak beranak je. Fa amma hubbi li ahli baiti, sesungguhnya ada pun kasihku pada ahli keluargaku. Memang aku sayang pada ahli keluargaku. Fa innahu lam yahmilni, tetapi ia tidak membawaku ala an amila ma'ahum ila jurin wa zulmil akharin, mendorong aku bersama dengan kecintaanku kepada ahli keluarga untuk melakukan kejahatan dan kezaliman pada orang lain. Bal ahmilul huquq alaihim, aku menanggung hak-hak yang terpaksa dibeban oleh mereka. Wa akhudhul haqqa minhum, dan aku juga ambil hak yang sepatutnya mereka tunaikan. Amma i'ta'uhum, adapun pemberian aku kepada mereka, fa inni u'tihin min malil khas, aku beri kepada mereka daripada habuan dan harta aku yang khusus. Setiap khalifah ada gaji dia. Gaji dia tak nak buat kerja. Gaji dia itulah dia beri kepada ahli keluarga dia. Walaysa min amwalil muslimin, bukan daripada harta orang Islam yang ramai-ramai itu. Li'anni la astahillu amwalil muslimin li nafsi, kerana aku tidak menghalalkan harta orang Islam dikuasai oleh diriku. Wala li ahadin minan nas, dan tidak juga boleh dikuasai oleh seorang pun di kalangan orang ramai. Walaqad kuntu u'tiyal atiyatal kabiratil gharibah min sulbi mali, sesungguhnya aku memberikan satu pemberian yang besar yang disukai daripada hasil pendapatanku. Azamana Rasulillah, adakah zaman Rasulullah wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ana yawma idzin, aku ketika zaman pemerintahan Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, adakah aku pada zaman itu syahihun, orang yang kedekut, harisun tamak? Kamu tengok zaman Nabi dulu aku orang kedekut ke? Zaman Sayyidina Umar kamu tengok aku ni orang kedekut ke? Zaman Sayyidina Umar kamu tengok aku ni orang tamak ke? Kamu tengok macam tu ke? Afahina ataitu ala asnani ahli baiti, apakah ketika aku datang bertemu dengan ahli keluargaku yang baik-baik, wa faniya umri, umurku sudah lanjut, waja'altu mali, aku jadikan hartaku, alladhi li, yang layak bagiku, li ahli wa aqaribi, untuk ahli keluargaku dan kaum kerabatku. Qala al-mulhidun ma qalu, terserahlah golongan etis berkata apa yang mereka nak kata. Golongan yang tak ada agama, ia nak kata apa pun katalah. Wa inni wallahi, sesungguhnya demi Allah, ma akhadtu min Misr min amsaril muslimin malan wala fadla, demi Allah aku tidak pernah mengambil sesuatu daripada satu kota daripada kota-kota Islam, harta dan kelebihan-kelebihan tertentu. Walaqad radattu ala tilkal ansar al-amwal, aku mengembalikan semula harta-harta yang menjadi hak kota-kota Islam. Wala yuhdiru ilal Madinah, mereka tidak pernah membawa harta-harta itu ke Madinah, illal akhmas minal ghanaim, melainkan hak 1/5 yang ditentukan daripada harta rampasan perang. Walaqad tawallal muslimun, orang Islam telah mengurus pengagihan harta-harta rampasan perang itu, wa wada'aha fi ahliha, dan mereka meletakkan pengagihan itu pada ahli keluarga mereka. Aku serah pada orang ramai, bagi semua, bagilah pergi ke keluarga masing-masing. Wallahi ma akhadtu min tilkal akhmas, demi Allah aku tidak pernah mengambil daripada pengagihan harta rampasan perang, wala ghairiha, dan lain daripadanya, falsan, walaupun 1 sen, fama fauqah, ataupun lebih daripada itu. Wa innani la akul, demi Allah aku tidak pernah makan illa min mali, melainkan harta aku, layak daripada aku, harta
allowance aku, gaji khalifah aku. Wala u'ti ahli, aku tidak pernah memberi kepada ahli keluargaku illa min mali, daripada harta aku. Inilah orang, betul tak? Orang zaman ni macam gitu juga. Serupa je. Tengok, wui anak-beranak dia sedar tu. Melainkan, kalau kamu curiga sungguh-sungguh, kamu minta tafsir. SPRM ada, ini yang ni ada, banyak tu pun. Semua. Allahu Akbar. Yang ke-8, waqalu, mereka berkata, inni a'taitul ardal maftuhah, sesungguhnya aku telah memberikan dan mengagihkan bumi ataupun tanah-tanah yang berjaya dibuka lirijalin muayyanin, kepada lelaki-lelaki tertentu. Wa inna hadhihi al-aradin al-maftuhah, bumi-bumi yang pernah dibuka ini, qad ishtaraka fi fatahiha al-muhajirun wal ansar wa ghairuhum, telah berkongsi dalam membuka keluasan tanah umat Islam ini oleh muhajirin, ansar dan lain daripada mereka, minal mujahidin, di kalangan orang-orang yang berjuang Islam. Walamma qussimat hadhihi al-aradi 'ala al-mujahidin al-fatihin, tak kala bumi-bumi ini diagihkan ataupun dibahagikan kepada pejuang Islam yang terlibat dalam pembukaan negara-negara Islam, minhum man aqamaha fiha, man aqama biha, ada di antaranya yang bermukim di tanah yang diberikan kepadanya, wastaqarra fiha, dan dia terus menetap di situ. Wa minhum man raja'a ila ahlihi fil Madinah, di kalangan mereka ada yang pulang semula bertemu dengan isterinya di Madinah, au ghairiha, ataupun lain daripada kota-kota lain, masing-masing balik ke kampung masing-masing. Wa baqiyat tilkal ardu malakan lahu, bumi yang diberikan kepadanya kekal menjadi miliknya. Wa qad ba'a ba'duhum tilkal aradi, sebahagian di kalangan mereka jual tanah-tanah itu. Wa kana thamanuha fi aydihim, nilaian jualan itu menjadi milik mereka masing-masing. Wa bidzalik, dengan sebab itulah selesai. Sayyidina Osman tu, dengan demikian itulah aurada Osman, Sayyidina Osman telah mendatangkan semua ahammal i'tiradat, bangkangan-bangkangan yang penting, allati uthirat alaihi, yang telah ditujukan ke atasnya, wa tawalla tawdihaha, dia telah berjaya mengurus dan mencerahkannya, wa bayani wajhil haqqi fiha, dan menyatakan pada sudut kebenaran segala tindakan dan kerja yang beliau buat. Pengarang ni sebut sikit bahawa banyak lagi perkara-perkara penting yang dijawab oleh Sayyidina Osman dan disebut dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim Libni Arabi. Ada dalam kitab lain, tuan-tuan boleh rojak dalam kitab lain. Kita baca kitab kita je. Tapi yang pentingnya, segala bangkangan orang ramai itu dijawab oleh Sayyidina Osman dan diperakui kebenarannya dan menjadi saksi tak adas kebenarannya oleh sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah. Waqad sami'a kalamahu wa tawdihahu zu'ama'us sabaiyin, pemimpin-pemimpin gerakan pembangkang daripada gerakan Ibnu Saba ini mendengar perbicaraan Sayyidina Osman dan penjelasan Sayyidina Osman. Alladhi nabi janibil mimbar, kerana mereka berada di tepi mimbar, dekat dengan Sayyidina Osman, dengar Sayyidina Osman bersarah. Kama sami'ahu as-sahabatul kiram, juga sebagaimana dengari oleh ramai di kalangan sahabat Nabi yang mulia. Wa man ma'ahum minal muslimin as-salihin, juga bersama dengan mereka orang-orang Islam yang salih, yang baik. Wa ta'athara al-muslimun, orang ramai terpengaruh, terkesan dengan perbicaraan Sayyidina Osman, penjelasannya dan pencerahannya. Wasaddaquhu bima qal, mereka membenarkan apa yang disebut oleh Sayyidina Osman. Wazdadu lahu hubba, bertambahlah bagi mereka kasih kepada Sayyidina Osman. Ini orang yang jujur, ini orang yang nak cari kebenaran, ini orang yang memang nak cari kebenaran, dia nak dengar kebenaran, dia akan terima kebenaran, dia akan rasa sayang bila dia bertemu dengan kebenaran. Ada pun orang yang jahat, yang dengki, yang sombong, yang simpan dendam, kesumat, hati busuk, jahat, seperti Ibnu Saba ini, apa sikap dia? Amma sabaiyun, ada pun penyokong-penyokong Ibnu Saba, du'atul fitnati wal firqah, mereka adalah penyeru-penyeru
kepada fitnah dan perpecahan. Mereka ni sebenarnya menjadi pendaya untuk menyebarkan fitnah dan perpecahan. Walam yata'assaru bidzalik. Mereka tidak pernah terkesan dengan jawapan Sayyidina Osman. Walam yataraja'u. Mereka tidak pernah menarik balik tuduhan-tuduhan mereka. Li'annahum lam yakunu bahithina an haqqin. Mereka tidak pernah mencari kebenaran. Wala gharibina fi khairin. Mereka tidak pernah berminat tentang perkara yang baik. Innama kana hadafuhum al-fitnah. Tujuan mereka nak fitnah. Ni, orang Islam tolong beritahu kepada kawan-kawan kita, kalau hak yang sebar berita itu tujuan dia nak fitnah orang, inilah perangai dia. Seperti Ibnu Sabah dan penyokong-penyokongnya. Wa innama kana hadafuhum, sesungguhnya tujuan mereka al-fitnah wal kaid lil Islam wal muslimin. Tujuan dia untuk buat tipu helah yang jahat terhadap Islam dan umat Islam. Wa qad asyara as-sahabatu wal muslimuna ala Uthman. Para sahabat dan orang ramai telah memberikan pandangan kepada Sayyidina Uthman biqatli ulaika sabaiyin, supaya bunuh penyokong-penyokong Ibnu Sabah ini. Bisababi ma dhahara min kadbihin wa tazwirihim, dengan sebab jelas pembohongan mereka dan pemalsuan mereka. Wa haqdihim, dan dengki mereka. Bal asarru alaihi fi qatlihim, bahkan mereka terus mendesak Sayyidina Uthman. Bal asarru, bahkan golongan Ibnu Sabah ini terus untuk berusaha membunuh Sayyidina Uthman. Liyatakhallasa al-muslimun min syarrihim, supaya orang ramai bebas, bersih, selamat daripada kejahatan golongan ini. Wa tastaqirra biladul muslimin, negara orang Islam akan menjadi tenang. Wa yuqda al-fitnah, berjaya dihapuskan fitnah yang dicetuskan oleh golongan ini dan pengikut-pengikut mereka. Para sahabat suruh bunuh aja, mudah menyelesaikan masalah. Walakin, tetapi Sayyidina Uthman kana lahu ra'yun akhar, baginya ada pandangan yang lain. Wa tahlilun mughayir, ada analisis yang berbeza. Fa athara an yatrukaha, dia lebih mengutamakan agar dibiarkan ataupun ditinggalkan puak-puak ini. Tinggalkan. Wa ra'a adama qatlihim, dan Sayyidina Uthman berpendapat tidak perlu membunuh mereka. Muhawalatan minhu, kerana satu usaha daripada Sayyidina Uthman li ta'khir, untuk memperlewatkan berlakunya fitnah. Kalau bunuh mungkin dah berlaku perang pula dahsyat lagi. Maka Sayyidina Uthman kata, tak apalah, aku berpendapat biarlah golongan ni, dia nak kata apa pun, dia nak terima tak mau terima pun ikut pandailah bagi dia. Kita usaha untuk menyelesaikan masalah fitnah. Lam yattakhidh Uthman, Sayyidina Uthman tidak mengambil sikap menentang golongan Sabaiyin yang datang daripada Mesir, Kufah dan Basrah. Ayya ijra, apa-apa tindakan. Ma'a ilmihi, sedangkan dia tahu bima yuqattitun wa yuridun, apa yang mereka rancang dan apa yang mereka inginkan. Wa tarkuhum yughadirun al-Madinah, tinggalkan mereka, meninggalkan, yughadir, biarkan mereka meninggalkan Madinah. Wa ya'uduna ila biladihim, mereka balik ke negeri mereka masing-masing. Ittafaqas Sabaiyun, golongan Ibnu Sabah ini pun bersepakat fima bainahum, apa yang ada di antara mereka, alal qiyam, untuk melaksanakan bi khutwatihim amaliyatin nihaiyah, langkah mereka yang praktikal terakhir fi muhajamati Uthman fil Madinah, untuk menentang, untuk bersemuka dengan Sayyidina Uthman di Madinah. Wa hamlihi, dan menekangnya, ala tanazul, untuk berundur daripada jawatan khilafah. Wa illa, jika tidak, yuqtal, Sayyidina Uthman akan dibunuh. Ini adalah tindakan terakhir, langkah mereka terakhir. Bila tindakan mereka macam ni, nak menekan Sayyidina Uthman gagal, seolah-olahnya wa qarraru, mereka telah putuskan, mereka datang daripada 3 pusat mereka yang asas, iaitu Mesir, Kufah dan Basrah, di musim haji. Mereka buat putusan dah. Langkah dia terakhir, tak ada dah cara dia. Kalau kita balik pun, di musim haji akan datang, kita mari bunuh je Sayyidina Uthman ni. Tak payah dengarlah penjelasan dia. Kalau penjelasan dia tak percaya, tak boleh.
Ni jenis orang yang tak mau terima lagi apa penjelasan dia, kerana tujuan dia satu je. Tujuan dia beci ke orang, deki ke orang, nak jatuh orang. Maka apa sahaja penjelasan orang tu dia tak mau dengar dah. Akhirnya dia buat keputusan musim haji akan datang, kita daripada Mesir, daripada Kufah, daripada Basrah datang, wa an yughadiru biladahum ma'al hujjaj, mereka akan meninggalkan tanah air negeri mereka masing-masing bersama dengan para haji. Wa an yakunu, mereka akan berada dalam rupa orang yang menunaikan haji. Wa an yu'linu lil akhirin, mereka akan menunjukkan kepada orang ramai annahum kharijuna lil haji, mereka keluar nak menunaikan haji. Fa idza wasalul Madinah, tetapi apabila mereka sampai di Madinah nanti, tarakul hujjaj, mereka akan biarkan para haji pergi ke Mekah untuk menunaikan amalan-amalan haji. Wastaghallu, mereka akan ambil kesempatan firar, kekosongan kota Madinah daripada ramai penduduknya yang sibuk untuk keluar menunaikan haji. Waqamu, mereka akan melaksanakan kepungan terhadap Sayyidina Uthman tamhidan, sebagai introduce, sebagai pendahuluan untuk memecat Sayyidina Uthman ataupun membunuhnya. Yuqattitus Sabaiyun, Ibnu Saba dan penyokong-penyokongnya merancang perancangan syaitan ini, perancangan yang jahat ini. Wal muslimun la yadrun min takhtitihim syai'a, orang ramai tidak tahu perancangan mereka sedikit pun. Wa fi Syawal, pada bulan Syawal tahun 35 Hijrah, sebelum ni 34, tahun 35 Hijrah bulan Syawal, kana Sabaiyun ala masyarifil Madinah, golongan Sabaiyun pun mula datang musim haji. Tujuan dia nak pergi buat haji. Bulan Syawal sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, masyarifil Madinah, mereka sampai di kawasan tinggi di Madinah. Kharaja Sabaiyun min Masr, golongan Sabaiyun keluar daripada Mesir dalam 4 kumpulan. Setiap kumpulan ada pemimpin mereka. Walihaula al-umara amir, bagi setiap pemimpin ada pemimpin pula. Wa ma'hum syaitanuhum, bersama dengan mereka syaitan mereka, pemimpin mereka yang jahat, Abdullah bin Wahab bin Saba, Abdullah bin Saba ataupun Ibnu Saba. Wa umara al-firaq al-arba'ah, pemimpin 4 kumpulan ini, yang pertama Abdurrahman bin Adis al-Balawi, wa Kinanah bin al-Bish at-Tajibi, Sudan bin Humran as-Sakuni, Qutairah bin Fulan as-Sakuni. Ini 4 orang yang memimpin golongan puak-puak yang datang daripada Mesir. Wa amiru haula al-umara, dan yang menjadi pemimpin kepada 4 orang ini pula wal Ghafiq bin Ar al-Aki. Wa kana adadul firaq al-arba'ah alf rajulin, jadi jumlah mereka keseluruhannya daripada 4 puak ni, 4 kumpulan ini seramai 1000 orang. Ini daripada Mesir 4000. Wa kharaja Sabaiyun minal Kufah, yang keluar, yang menyokong Ibnu Saba ini pula daripada Kufah 1000 orang. Fi 4 firaq, daripada 4 kumpulan juga. Wa umara firaqihim, 4 pemimpin kumpulan mereka, Zaid bin Suhan al-Abdari, Ashtar al-Nakhai, Zayyad bin Nadr al-Harisi, Abdullah bin Asam. Ini pemimpin dia. Amir Sabaiyin al-Kufah, pemimpin tertinggi kepada kumpulan Kufah ini, Amr bin Asam. Kharaja Sabaiyu Basrah, keluar daripada penyokong Ibnu Saba Basrah pula 1000 orang. Pada 4 kumpulan juga. Pemimpin mereka Hakim bin Jablah al-Abdari, Zuriyah bin Ubad al-Abdari, Bishr bin Shurih al-Qisi, Ibnu al-Muharrish Ibnu Abdul Hanafi. Dan pemimpin daripada kelompok mereka yang ramai-ramai ini pula Hurqus bin Zuhair as-Sa'di. Wa hakadha takamalat mu'amarah as-Sabaiyin. Demikianlah, lengkaplah perancangan jahat Ibnu Saba. Wa jumu'ul muslimin, orang ramai di kalangan orang Islam, la ya'rifuna haqiqata muradihim, tidak mengetahui hakikat kehendak mereka. Mereka keluar dah ni lebih kurang 3000 daripada 3 kota. Aktsaru min 3000 minhum qadimuna lil Madinah, lebih daripada 3000 daripada mereka datang ke Madinah dengan niat biniyatil haji fi zahir, dengan niat tunjuk nak buat haji pada zahirnya.
Wihada fil qada' ala khalifah fil haqiqah. Hakikat sebenar, mereka nak tujuannya menghancurkan khalifah, nak menjatuhkan khalifah. Abdullah bin Saba yusiru ma'a haula. Abdullah bin Saba yang berjalan bersama dengan pemberontak-pemberontak yang menunjukkan zahirnya nak buat haji, tapi mereka sebenarnya tujuan nak menjatuhkan khalifah. Muzhiwan, keluar dalam keadaan sombong. Abdullah bin Saba sombong lah, penyokong dia ramai keluar ni. Masruran, lalu gembira. Binajah khittatihil yahudiyah, kejayaan rancangan Yahudi asyaitaniyah yang jahat ini. Kana Sabaiyun Misr, penyokong Ibnu Saba daripada Mesir, yuriduna Aliyan bin Abi Talib khalifah. Mereka nak supaya Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sebenarnya mereka ni bukan nak Sayyidina Ali sangat, tetapi nak lawan Sayyidina Osman, mesti cari orang yang baik untuk menentang Sayyidina Osman. Ini cara strategi yang dibuat oleh musuh Islam semenjak dulu sehingga hari ini. Macam mana nak melagakan pemimpin-pemimpin Islam. Maka gerakan Ibnu Saba yang datang daripada Mesir menunjukkan kehendak mereka menyokong Sayyidina Ali sebagai khalifah. Wa kana Sabaiyun al-Kufah, ada pun pemimpin-pemimpin Sabaiyun daripada Kufah menunjukkan kehendak mereka Az-Zubair bin Awam sebagai khalifah. Dan Sabaiyu Basrah, mereka nak supaya menjadi khalifah Talhah bin Ubaidillah. Cuba tengok, Ibnu Saba ni satu je sebenarnya. Walaupun daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Mesir, mereka satu je. Sepatutnya kalau mereka nak khalifah sungguh yang menggantikan Sayyidina Osman, mereka akan pilih seorang je. Tapi strategi mereka nak pecahkan orang Islam. Farriq tasud telah dilaksanakan bukan oleh penjajah, sampai sejak daripada dulu lagi Ibnu Saba pecahkan dulu. Pecahkan pemimpin. Macam mana nak pecahkan sokongan masyarakat Islam kehadap pemimpin-pemimpin Islam? Dia ambil 3 orang. Mesir sokong Sayyidina Ali. Kufah sokong Az-Zubair bin Al-Awwam. Basrah sokong Talhah bin Ubaidillah. Ni semua sahabat Nabi. Jadi ada 3 kumpulan lah yang telah dibentuk oleh mereka, dengan mereka julang 3 orang pemimpin di kalangan para sahabat Nabi untuk laga-lagakan. Was-sahabatul kiram ats-tsalatsah, tetapi sahabat Nabi yang 3 ini, Ali, Az-Zubair dan Al-Awwam radhiyallahu taala anhum, lam yattafiqu ma'a Sabaiyi, mereka tak bersepakat dengan golongan Ibnu Saba. Walam yata'amaru ala Uthman ma'ahu, mereka tidak pernah merancang dan melakukan konspirasi jahat terhadap Sayyidina Osman bersama dengan golongan yang jahat ini. Walam yukatibuhum, mereka tidak pernah menghubungi mereka. Walam yu'linu haqiqata ahdafihim, dan mereka pun sebenarnya tidak mengetahui hakikat tujuan musuh-musuh yang jahat ini. Lakin as-Sabaiyin, tetapi golongan Ibnu Saba ini, yukadzibuna ala haula'is sahabah, telah melakukan pembohongan terhadap 3 orang sahabat Nabi ini. Wa yuhimuna, mereka mula mencetuskan keraguan atba'ahum, di kalangan pengikut sahabat Nabi ini pula, minal zajat, daripada orang yang tidak cerdik, wal ghaura, orang yang tolo-tolo, anna sahabata ma'hum, para sahabat ini juga bersama dengan mereka. Sayyidina Ali bersama dengan mereka, Az-Zubair bin Awam bersama dengan mereka, Talhah bersama dengan mereka. Sahabat-sahabat Nabi sudah bersama dengan mereka untuk menentang Sayyidina Osman. Ini mereka tanamkan dalam kepala orang ramai. Wa annahum yukatibunahum wa yurasilunahum, mereka mula menghubungi orang ramai. Wa yurasilunahum, dan menghantar surat kepada orang ramai. Wa annahum yuharrikunahum, mereka telah menggerakkan ini. Mereka tulis bahawa Sayyidina Ali lah yang mengutuskan mereka. Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam lah yang menulis surat kepada mereka. Mereka mula buat tuduhan. Mereka keluar ramai-ramai ni kerana permintaan sahabat-sahabat Nabi juga menggerakkan mereka yang menjadi pemimpin mereka. Kana Sabaiyun Mesir yaqulu li atba'ihim, gerakan Ibnu Saba di Mesir berkata kepada pengikut mereka, Ali lah yang menjadi penggerak kita. Sabaiyun Kufah pula berkata pada pengikut kita, Az-Zubair lah yang menggerakkan kita. Sabaiyun Basrah pula berkata kepada pengikut mereka, Talhah lah yang menggerakkan kita. Sedangkan para sahabat Nabi yang mulia bari'una min hadhihi al-iftira'at as-sabaiyah, sedangkan para sahabat Nabi yang mulia ini berlepas diri, suci bersih
daripada segala pemalsuan-pemalsuan yang buruk daripada gerakan Ibnu Saba ini. Wa askarat juyushus sabaiyin ala bu'di 3 layalin minal Madinah. Tentera-tentera Ibnu Saba ini telah membina markas mereka, askar mereka, jaraknya lebih kurang 3 layalin, lebih kurang 3 malam daripada Madinah. Perjalanan lebih kurang 3 malam daripada Madinah. Zaman dulu pukul malam. Jarak daripada Madinah tempat mereka berhimpun lebih kurang kalau berjalan 3 malam. Mereka sedang berhimpun di situlah, mereka sedang lutut di situlah, mereka mula berkumpul. Wa qad nazala sabaiyun Basrah Dzal Khashab. Gerakan Ibnu Saba berkumpul di Dzal Khashab. Sabaiyun Kufah mereka turun di Awas. Nazala sabaiyun Mesir Dzal Marwah, berkumpul di tempat-tempat itu masing-masing. Talaba qadatus sabaiyin min atba'ihim. Pemimpin-pemimpin Ibnu Saba meminta daripada pengikut-pengikut dia tarayus, cermat, wa adamal ajlah, jangan gopoh, wa tamahul, teliti, fi dukhulil Madinah, untuk masuk ke Madinah, hatta la yantabih, agar tidak disedari oleh penduduk Madinah kepada mereka, wala yakshifu amrahum, agar tidak terbongkar kerja mereka ataupun urusan mereka. Bagaimana kerja yang seterusnya yang dilakukan oleh Ibnu Saba ini, kita akan lihat dalam perbincangan kita yang seterusnya insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.